Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 7 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita malam ini berkisar dengan perkembangan pengambilan suntikan vaksin COVID-19 di negeri ini. Di Kuching, Presiden Pertubuhan Pengamal Perubatan Swasta Sarawak, Dr. Liu Shanfab berkata, vaksin COVID-19 adalah selamat dan tidak menyakitkan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Dr. Liu selepas menerima suntikan tersebut pada Sabtu di Stadium Perpaduan Kuching. Actually, there's no pain at all. So far, after the injection, I don't feel any pain. I think because the dose is very small and the needle is very small as well. So I think I will encourage everyone to come for the injection. So not worry, it's not painful. I think so everyone have to get the vaccination so that we protect ourselves and also protect others. Dalam pada itu, Dr. Liu turut memberitahu Sarawak telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 fasa pertama sejak 26 Februari lepas dengan lancar dan mendahului jumlah petugas Barisan Hadapan yang diberi vaksin berbanding negeri lain. Since the start of the vaccination in Sarawak on the 26th February, I think the Sarawak state government and also Sarawak Disaster Management Committee, SDMC and JKNS have done a very good job in achieving this. We actually, the frontliner vaccinated number have been leading in compared to other states in the country. So I think it is very good achievement. I think the rollout have been very smooth and everything is very systematic. I think you really have to put our thumbs up for their effort. Manakala di Simunjan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adunya Aula Dris turun padang bagi meninjau program vaksinasi di Dewan Mesra Simunjan pada Sabtu. Dalam program tersebut, seramai 204 orang petugas Barisan Hadapan di Simunjan telah menerima vaksin bagi fasa pertama melibatkan petugas dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan bukan KKM seperti polis, rela, Angkatan Pertahanan Malaysia, bomba, guru dan lain-lain. Rata-rata penerima yang ditemui merakamkan perhargaan kepada kerajaan atas pemberian vaksin tersebut dan meyakinkan bahawa ia selamat dan tidak berbahaya. Semasa saya ada vaksin, tiada perasaan takut kerana saya dilayani dengan baik dan penerimaan vaksin ini bagi saya cukup okey. Tiada sakit, setakat ini tiada sakit, tiada apa. Dan saranan saya kepada masyarakat yang di luar sana, janganlah takut untuk menerima vaksin ini kerana vaksin ini adalah selamat dan pemberiannya mengikut cara yang betul. Janganlah ragu-ragu kerana ambil vaksin ni bagus untuk penjagaan semua dalam society lah. Saya berharap warga Semunjan khasnya sama-sama memberanikan diri dan jangan merasa takut mun kita kena injection. Saya ada yang sakit namanya, sikit aja sakit. Macam digigit semut kata orang. Jadi saya harap jangan takut dan turun sama-sama kita lakukan injection COVID-19. Saranan kami untuk semua rakyat Malaysia supaya kita orang mesti ambil injection COVID-19 tu lah. Kita orang perlu register dekat apps MySejahtera. Tak ada apa-apa kesan, tak ada kesakitan, tak ada efek sampingan. So saya sarankan kepada yang di luar tu yang belum ambil suntikan, sila daftar di MySejahtera dan ambillah vaksin ini sebab vaksin ini amat penting untuk kita mencegah COVID-19 daripada merebak. Kesemua 204 penerima vaksin ini akan menerima suntikan dos kedua selepas 21 hari menerima dos yang pertama. Di Bintulu pula, petugas Barisan Hadapan di bahagian tersebut mula menerima suntikan vaksin COVID-19 pada Sabtu. Pegawai Kesihatan Persekitaran Abdul Taib berkata, beliau mempunyai keyakinan tinggi dalam mendapat perlindungan dari jangkitan COVID-19. Kita rasa ada keyakinan yang tinggi untuk kita mendapat perlindungan yang lebih baik dalam terutama sekali dalam keadaan wabak yang berlaku pada ketika ini. Jadi dengan ada usaha yang baik ini daripada kerajaan dan semua pihak, ini memberi keyakinan kepada rakyat semua dan bahawa suntikan ini merupakan sesuatu yang baik untuk kita mencegah jangkitan
COVID-19. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 di Dewan Seri Kenyalang UPM Kampus Bintulu. Sementara itu, penolong pegawai perubatan Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu, Dorai Juan yang ditemui meminta orang ramai untuk tidak takut menerima vaksin kerana tidak memberi apa-apa kesan sampingan. Pesan aku ngagai bala ke disi ninga tu anang kita takut anang irau ke vaksin tu laban aku ngasai ke aku tadi pun aku ngasai dia pun ngasai dia aku biasa ngalamat tu dia pedih dia sama asainya aja. Lepas aku tadi udah berjiak, lepas tu pun aku kerja maga, udah tu lagi. Okey, ngambil ke kita sama tanya sama mendaftar kita sebagai kita rakyat Malaysia, lebih lagi kita di Sarawak, punya di Bintulu tu kita sama mendaftar lah, ngambil kita sama boleh jiak vaksin COVID-19 tu kena munas ke rantainya ngambil yang nak boleh ngerekai ngagai orang bukai. Okey. Bagi staf unit Makmal Bintulu, Faridah Jod, beliau tidak mempunyai apa-apa masalah selepas mendapat suntikan vaksin dan menyarankan kepada semua penduduk di Sarawak mengambil vaksin ini untuk melindungi diri, keluarga dan orang ramai. Perasaan saya setelah divaksin tak ada masalah, okey. Tak ada apa-apa. Disarankan semua penduduk-penduduk Sarawak untuk menikmati vaksin ini untuk melindungi anda dari COVID-19. Kita jaga kita. Seterusnya, dua buah rumah sewa iaitu Anong dan Beverly Hill yang terletak di Jalan Tun Hussein On telah dipasang pagar kawat berduri selepas kawasan terbabit diisytiharkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD. Residen Bintulu merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, Cik Aman Luat memberitahu pemasangan pagar kawat berduri merupakan salah satu langkah bagi memperketatkan kawalan keselamatan di kawasan terbabit yang telah diisytiharkan sebagai kawasan berisiko jangkitan COVID-19. 3 Mac yang lalu daripada 710 orang di sini kita telah pun mendapati 55 kes di sini, 55 kes positif dan masih juga pending sekarang ini. Jadi kita ambil langkah drastik ini bukan untuk menyukarkan mereka, tetapi untuk kita agar mereka ini tidak dapat ataupun orang luar terutamanya tak dapat pergi ke kawasan ini, begitu juga mereka tak dapat keluar sebab kalau kita tak buat lockdown sebegini agak sukar juga kita untuk mengawal keadaan, terutama sekali memandangkan kepada banyaknya lorong-lorong tikus yang ada dalam kawasan inilah. Jadi PKPD ini telah pun diisytiharkan sejak 5 hari bulan 2 hari yang lalu, 5 hari bulan Mac dan akan berlarutan hingga 2 minggu untuk tempoh 2 minggu lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan pemantauan di rumah sewa Anong dan rumah sewa Beverly Hill yang dikenakan PKPD pada Sabtu. Cik Aman Luat yang juga residen Bintulu menambah penghuni di kedua-dua rumah sewa berkenaan diminta untuk memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa dan segala keperluan seperti makanan akan diagihkan kepada mereka sepanjang PKPD ini. Saya juga mengharapkan agar mereka yang tinggal di kawasan ini memberi kerjasama yang penuh kepada pihak ataupun agensi-agensi yang berkaitan sebab dari segi makanan, minuman dan sebagainya mereka dibantu oleh pihak Jabatan Kebajikan dan sebagainya. Dari Bintulu seterusnya ke Lingga dengan majoriti masyarakat di kawasan berkenaan bersetuju dan bersedia untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Perkara itu didedahkan beberapa individu yang ditemu bual oleh UKAS secara rawak di Pekan Lingga. Terima kasih ke kerajaan Sarawak, Abang Jo beri injeksi kami, so kami baik nyaman si sakit. Apa anda takut injeksi no? Kerajaan Sarawak nyaman kita bukan so kita sakit. Alhamdulillah setakat tu penerimaan vaksin bagi penduduk Kampung Lingga amat menggalakkan. Dan bagi pihak kami di Pejabat Pos Lingga tu kami telah bersedialah untuk menerima vaksin yang akan datang tu.
Sebagai pejabat awam di pejabat daerah Kecil Lingga tu, setakat yang kami tahu, kira kami lah yang mau menerima naya vaksin ya. Bagi kami dah setuju lah untuk penerimaan vaksin tu. Penerimaan vaksin bagi diri saya dan penduduk Kampung Lingga amatlah menggalakkan. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Sarawak termasuknya DPS yang telah memberi vaksin secara percuma kepada penduduk Kampung Lingga, keseluruhan penduduk Kampung Lingga. Dalam pada itu, menurut maklumat yang diperolehi dari Pejabat Daerah Kecil Lingga, kesemua borang yang diedar telah diterima dan hampir 80% masyarakat berumur 18 tahun ke atas yang menetap di Lingga bersetuju menerima dan bersedia untuk disuntik dengan vaksin tersebut yang dibekalkan oleh kerajaan pada bila-bila masa. Komuniti di situ akan menerima suntikan vaksin COVID-19 pada fasa ketiga, di mana tempat cadangan yang dipilih untuk suntikan vaksin tersebut adalah di pekarangan Pejabat Daerah Kecil Lingga. Beralih ke laporan mengenai penemuan mayat mangsa serangan buaya yang hilang semasa menjala udang di sekitar Sungai Oyak pada Sabtu yang berjaya ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR pada Ahad. Mayat Ali Baba Dahri yang berusia 52 tahun ditemukan pada pukul 5.50 pagi di Kampung Senau kira-kira 1 km dari tempat kejadian oleh penduduk kampung yang terlibat dalam operasi pencarian. Tragedi menyayat hati itu turut mendapat perhatian Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Adun Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah yang kebetulan mengadakan lawatan kerja di Oyak dan bergegas meninjau Pusat Kawalan Operasi Tebingan Sungai Oyak pada petang Sabtu. Semasa ditemu bual, Datuk Seri Fatimah menyeru pihak berwajib untuk sentiasa memantau kawasan tersebut yang kerap berlaku serangan buaya. Kita ingin menyeru kepada pihak yang berwajib sekali lagi supaya dapat membantu utama kawasan kami yang sejak kebelakangan ini kerap boleh dikatakan berlaku serangan binatang buas ini, buaya. Jadi ianya adalah sesuatu yang menjejaskan kehidupan dan juga ia menimbulkan rasa tidak selamat kepada orang kampung yang rumahnya didirikan di tebingan sungai dan sungai menjadi mata pencarian nelayan sungai juga. Menurut Ketua Bahagian Ketenteraman Awam IPD Dalat merangkap Pegawai Medan ASP Haswata Abdullah Buyong, operasi SAR telah digerakkan sejak pukul 7 pagi Sabtu, membabitkan seramai 202 anggota dari pelbagai agensi dan penduduk kampung. Polis kita ada 11, 2 pegawai 9 anggota. Bomba ada 8, 1 pegawai dengan 7 anggota. APM ada 4 anggota, Rela 15, manakala bomba komuniti seramai 25 orang berserta dengan penduduk kampung yang membantu menggunakan pakaikan bot masing-masing iaitu 138 orang dengan kekuatan bot orang kampung sebanyak 45 buah bot. Manakala bomba, APM dan polis masing-masing 1 bot. Mayat mangsa telah dibawa di Hospital Dalat untuk dibedah siasat dan disemadikan di tanah perkuburan Masjid At-Taqwa Oyak pada pukul 9.25 pagi. Mangsa meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak berumur 12, 9, 6 dan 3 tahun. Berikut pula, bagi yang berkunjung ke Kampung Jemoreng Matu tidak lengkap rasanya jika tidak merasakan keenakan minyak sekiu atau terkenal dengan nama komersialnya Golden Oil. Minyak sekiu cukup sinonim dengan Kampung Jemoreng kerana hanya di situ produk turun-temurun yang kaya dengan pelbagai khasiat itu boleh diperolehi. Proses pembuatannya yang rumit ditambah lagi pokok sekiu hanya berbuah dalam tempoh 4 hingga 5 tahun sekali menyebabkan harga minyak sekiu amat bernilai hingga mencecah RM500 sebotol bersaiz 500 ml. Namun pengusaha minyak itu kini berhadapan dengan masalah pokok sekiu yang semakin pupus disebabkan kegiatan penerbangan pokok secara haram. Ketika ditemu ramah UKAS baru-baru ini, penghulu Kampung Jemoreng Matu, Cik Jenny Sahdan berharap pihak kerajaan negeri melalui Jabatan Hutan Sarawak dapat mewartakan kawasan hutan hulu Jemoreng sebagai hutan simpan. Saya, Penghulu Haji Cik Jenny bin Sahdan, mewakili pengusaha minyak sekiu serta penduduk Kampung Jemoreng yang merupakan satu-satunya kampung
mengusahakan minyak sekiu. Saya sebagai penghulu ingin memohon supaya pihak Kerajaan Negeri Sarawak melalui pihak Kerajaan Jabatan Hutan menggesetkan hutan Ulu Jumureng supaya hutan simpan. Selain itu, saya juga memohon supaya penduduk supaya pokok sekiu digejet sebagai pokok larangan untuk ditebang atau dikomersialkan. Ini adalah bertujuan untuk melindungi pokok sekiu daripada pupus. Menceritakan proses pembuatan minyak sekiu, pengusahanya Cik Iman Sahdan berkata, beliau perlu turun seawal jam 6 pagi kerana perlu meredah perjalanan berperahu selama 2 jam untuk sampai di tapak pokok sekiu di hulu Sungai Jemoreng. Jelasnya, selepas buah-buah sekiu dikumpul, ianya akan dijemur sehingga kering, kemudian dipecahkan atau dalam istilah Melanau dipanggil melusik untuk mengambil isinya yang digunakan untuk menghasilkan minyak tersebut. Sesudah pecah isi itu tadi, melusik, barulah ditumbuk dengan lesung. Ya, menggunakan lesung ditumbuk sehingga halus, diayak lagi secukup halusnya. Ya, bila dah secukup halus, barulah dimasukkan ke dalam pais, yang istilah Melanau pais. Jadi untuk memais itu perlu dilapitkan dengan sejenis daun, istilah Melanau daun sukai. Dicampur dengan jenis rumput lalang tebu, istilah Melanau. Lalang tebu. Tujuan lalang tebu ini adalah untuk memastikan serbuk sekiu itu tadi masak ataupun tidak masa kita membakar itu tadi. Ya, dipanggang ataupun dibakar sehingga cukup masak. Menurut Cik Iman, minyak sekiu akan terhasil selepas rumput lalang dicabut dan dimasukkan dalam kapisen, alat untuk menapis hingga minyak yang terhasil jernih. Katanya minyak sekiu amat membuka selera jika digaul dengan nasi panas, lebih-lebih lagi beras umar dan malahan sedap dimakan dengan sagu dan budu. Selanjutnya, bermula 1 Mac 2021, Majlis Daerah Matu Daro MDMD telah melaksanakan polisi penguatkuasaan terhadap haiwan ternakan terbiar di kawasan seliaan MDMD. Menurut Ketua Seksyen Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Bandar MDMD, Apoh Rozi Ezrieli, penguatkuasaan tersebut meliputi kawasan di Igan, Matu, Daro hingga Tanjung Manis. Katanya penguatkuasaan tersebut susulan aduan pengguna jalan raya serta banyak masalah yang disebabkan oleh haiwan ternakan berkeliaran, terutamanya lembu di atas jalan di Matu. Saya ingin memaklumkan kepada pemilik lembu untuk memastikan haiwan ternakan tersebut di kandang di kawasan yang sepatutnya dan tidak dibiarkan keluar dan merayau ataupun berada di atas jalan raya tanpa pengawasan. Disebabkan pihak kita dan bersama pihak veterina dan juga pihak polis akan melaksanakan penguatkuasaan rampasan sekiranya didapati lembu-lembu ini masih berkeliaran tanpa pengawasan dan tanpa pemilik yang diketahuilah. Beliau berkata demikian kepada UKAS selepas mengadakan taklimat operasi penguatkuasaan haiwan ternakan terbiar di bawah seliaan MDMD. Mereka yang melakukan kesalahan pertama akan diberi amaran dan disertakan dengan akuan bersumpah, manakala bagi kesalahan seterusnya akan dikenakan kompaun sebanyak RM3,000 bagi setiap ekor haiwan peliharaan. Orang awam juga boleh menghubungi talian hotline Public Health Section MDMD di talian tertera jika mendapati ada haiwan berkeliaran di atas jalan raya. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.